Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Okay guys, kita dah mulakan Isnin yang baru, minggu yang baru, raya pun telah kita lalui. Ini aku rasa mungkin korang dah start bekerja balik semua. Okay, selamat bekerja semula. Mood raya tu still on. Mood raya kan sebulan. Alright, untuk malam ni guys, macam Acap cerita dengan korang, Acap nak berkongsi kisah. Isnin malam je korang dah tahu dah akan ada cerita hantu lah, senang cerita. Okay, malam ni kita nak cerita tentang orang-orang yang orang kata melaksanakan kerja-kerja fardu kifayah ni. Orang yang bawa van jenazah dan juga seorang pemandu bas. Dia orang ada cerita-cerita dia orang sendiri. Kau ingat benda-benda yang orang kata apa macam ni tak ada dilalui oleh orang-orang yang yang ada dalam keadaan transportation ni lah kan. Okay guys, jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit bell notification. Lepas ni kita sambung cerita kita dan kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, cerita tentang seorang pemandu bas. Dia ni straightforward Acap cerita, dia ni berumur lingkungan 35 tahun guys. Dia ni memang seorang pemandu bas yang dia punya jalan ni memang nak ke arah Pantai Timur. Dia akan pergi ke Pahang, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Dekat area-area sana lah. Dia ni seorang pemandu bas ekspres. Dia ni tak adalah baru sangat pada waktu kejadian ini berlaku. Dia pun dah hampir sekitar 4 tahun lebih dah menjadi seorang pemandu bas. Ketika kisah ini diceritakan ataupun kisah ini dilalui pada tahun 2016. Okay guys, cut it short, nama dia Nizam. Acap check dulu nama sebenar ke bukan nama sebenar. Yes, nama sebenar dia memang nama Nizam. Okay, dia ni memang orang kata apa, bila bas ekspres ni ada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang bas tu pukul 3, lepas tu next pukul 8. Macam tu, dia tak tentu. Okay, jadikan cerita, kita jump into the story terus. Okay guys, dia ni ada jadual bas yang datangnya daripada satu kawasan stesen bas ni dan dia nak menuju ke area Pahang lah, senang cerita. Okey, dia dijadualkan bas tu sampai pukul 8 and pada pukul 7.45 macam tu bas dia pun telah orang kata apa nak sampai lah dekat area platform bas tersebut. Okey, bila je dia sampai dekat tempat tu, dia kata waktu tu macam keadaan tu tak ramai orang sangat. Sebabkan waktu tu bukanlah aku kata hari raya ke apa, cuma waktu tu memang waktu orang jarang sangat naik bas. Senang cerita macam tu lah. So bila dia kata dia sampai kat platform tu, dia tengok tak ramai orang sangat, dia pun macam malas nak fikir lah. Dia sampai dalam 7.50 macam tu, dia parkingkan dia punya bas, dia buka dia punya bas, and then dia punya penumpang pun naik ke atas bas apa semua. Dia tutup pintu bas, dia tengok semua dah tak ada, dia tunggu sekejap, 8-5 minit macam tu, dia pun bergerak daripada terminal bas dia tu untuk menuju ke Muazzam pada waktu tersebut. Okey, bergerak je bas dia tu daripada platform tu. Dia kata waktu tu dia sempat meninjau ke arah cermin sisi bas dia. Tapi dia kata pada waktu tu dia ada ternampak something yang pelik. Sebab okey, dia tahu satu jalan untuk sampai ke bus stand tu, bus stand pula, terminal bas tu, dia kata dekat situ ada satu kawasan hutan. Dia bukan macam hutan lah kot, Acap boleh cakap. Dia macam kawasan hutan, depan sikit baru nampak bus stand. Macam tu. Bila dia kata dia lalu dekat area hutan tu, dia nampak dekat belakang tu ada sebiji rumah guys. Yang rumah tu mungkin dia kata waktu tu dia tak perasan sangat sebelum-sebelumnya. Tapi mungkinlah pada hari tu ataupun pada waktu ketiga tu hutan tu sudah dibersihkan ke, pokok-pokok sudah ditebang ke. That's why nampak ada kewujudan rumah kat situ. Tapi dia kata that is not a big deal lah pada waktu tu. So dia pun tak fikir banyak, tak fikir panjang, dia teruskan perjalanan dia ke depan guys. Dalam keadaan dia kata diteruskan perjalanan tu guys, tipulah dia kata dia tak terfikir ataupun dia orang kata apa tak tertanya-tanya tentang kewujudan rumah yang dia nampak tu tadi. Sebab setahu dia memang kawasan dekat belakang tu dipenuhi dengan lalang-lalang tinggi, semak samun. Dia tak adalah sampai tahap hutan tau guys, tapi
adalah pokok-pokok yang menambahkan kawasan tu tak diuruskan dengan baik lah macam tu. Tiba-tiba dia nampak ada rumah usang macam tu kan. So dia pun rasa macam curious apa yang aku nampak tadi dia rasa macam tu lah. So dalam keadaan dia duduk terfikir, dia pun waktu tu dia kata dalam keadaan yang sangat-sangat orang kata apa, nak fokus lah ke arah perjalanan dia lah, sebab dia kata dia ada penumpang kan dekat belakang. So dia pun macam tak apalah, lantaklah apa jadi-jadilah kan. Yang penting aku dah jalan, aku dah ambil penumpang, kerja aku dah settle. So dia teruskan perjalanan yang orang kata apa, mungkin memakan masa sekitar 3 ke 4 jam pada waktu tu. Dia ni nak pergi ke Pantai Timur kan, macam Acah cakap tadi, 3 ke 4 jam lebih kurang. Okey. Sampai dekat satu kawasan ni guys, dia bagi tahu Acap yang kawasan ni memang agak sempit sebenarnya. Kawasan ni ada 2 lorong, tepi ni ada lereng bukit, ada macam pokok-pokok sikit. Memang kawasan yang 2 kereta je lah boleh lalu, senang cerita. Ada pergi dan balik punya kawasan lah. So dia kata waktu tu memang dia kena extra fokus. Kenapa Acap cakap extra fokus? Sebab dia kata memang kat situ kawasan kemalangan, and bila dia bas kan, dia mungkin susah kata dia nak agak jarak kat situ. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okey, bila dia kata dia sampai kat area situ, keadaan tu jadi macam lebih kurang sangat-sangat sunyi pada waktu tu. Bila dah sunyi, yang bunyi pun enjin bas je kan. So dia pun dah rasa macam pisang lah pada waktu tu. Dia pun decide nak buka radio. So dia punya tangan pun capai lah kat bawah ni. Waktu dia tengah capai tu guys, tiba-tiba gereng macam tu. Dia macam astaghfirullahalazim. Dia pun macam terperanjat lah. Sebab dia kata pada waktu tu dia faham tak? Dia tak expect lah benda tu jadi kan. Sebab dia tengah capai something, dia ingat dia tercapai salah benda ke apa. Rupa-rupanya dia dah pergi langgar satu lubang. Dia macam lubang tu dalam juga Tapi dia kata waktu tu dia bersyukur nasib baik tak ada apa-apa kemalangan yang berlaku. Sebab dia pun dalam keadaan leka kan, nak pergi capainya radio tu. And bila dia dah nampak dia terlanggar lubang, dia kata waktu tu first thing yang dia fikir is customer dia lah, passenger dia lah. Kang mana tahu kena komplain kan, tak pasal-pasal. So waktu tu si Nizam ni pun tolehkan kepala dia ke belakang untuk check lah dia punya passenger. And waktu dia toleh ke belakang guys, waktu ni dia terperanjat. Sebab macam Acak cakap tadi, dekat awal-awal dia ambil orang kata apa, passenger tu memang tak ramai. Boleh kira pakai jari. Lebih kurang 12 ke 13 orang je pada waktu tu. Tapi bahasa dia toleh ke belakang tu, full house, penuh dengan orang mat. Waktu tu dia macam dia toleh sekali lah. Dia macam toleh sekilas macam macam tu lebih kurang. Tapi dia macam tadi aku ambil macam tak ramai. Tapi dalam keadaan dia bawa bas ni, aku nak ambil macam tak ramai. Asal penuh pula bas aku ni. Tapi bas dia tak ada berat ke? Tak ada. Benda tu tak ada jadi. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat mengenirukan dia lah kan. Tapi dia macam dalam keadaan dia duk fikir, tiba-tiba guys, dia dikejutkan dengan satu bunyi yang tang macam tu. Sebab lagu daripada radio dia tu tiba-tiba berbunyi guys pada waktu tu. Lagi dia seram. Sebab pada waktu tu dia memang tak capai lagi. Dia ada niat nak buka radio tu, tapi dia tak on lagi sebab dia dah terlanggar lubang tu kan. So waktu dia tengah terfikir-fikir tentang passenger yang tiba-tiba ramai kat belakang ni, radio dia tiba-tiba buka guys. Waktu tu si Nizam ni memang dah seram lah, dah seriau lah. Tapi macam dia cakap, dia kena cool. Mungkin dia salah pandang, mungkin dia salah tengok. Tapi dia waktu tu dia tak nak ganggu fokus dia, so dia tak tengok pun ke belakang. Dia bawa aja dia punya bas tu. Dalam lebih kurang 20 minit macam tu, hujan pula guys turun. Hujan turun guys, selebat-lebat tidak. Senang cerita perjalanan dia ni dah lebih kurang sejam lah. Sejam lebih, sejam 10 minit lah. Boleh pula hujan waktu tu. Bila dah hujan ni dah sejuk lah. So si Nizam ni tiba-tiba dia kata waktu tu dia rasa dia nak kencing. Memang sejuk gila lah. Dia kata waktu tu Cap, aku pun waktu tu macam dalam keadaan sama-sama lah kan. Kita nak fokus pada jalan kan. Waktu tu kan hujan lebat. So wiper punya kerja pun tak adalah laju sangat. So aku kena extra fokus dekat situ. And bila aku extra fokus, aku makin nak kencing Cap buat waktu tu. Bila aku rasa nak kencing, aku rasa macam punca utama aku nak kencing ni satu lah, sebab aircon ni mungkin kuat sangat. So dalam keadaan dia orang kata apa, dalam kesejukan tu, dia pun capai dekat button aircon tu, dia slowkan.
dia slowkan aircon tu. And dia pun pegang tengkuk dia kat belakang macam ni. Dia pegang macam ni. Sejuk gila man. And dia buat macam ni lah, sejuk. And then dia pun terus orang kata apa, teruskan perjalanan tu. Lebih kurang 2 minit lepas je dia slowkan aircon tu guys, dia terasa seperti ada someone pegang belakang leher dia macam ni. Sikit je macam tu. Tapi apa yang buatkan dia macam tersentak dan terperanjat, dia kata tangan tu ataupun something yang pegang tu, dia terasa sangat-sangat panas. Macam tu. Dia nak toleh tak boleh sebab tangan hujan. Dia macam dia macam tu lah sikit. Tapi dia kata masa dia tengok sikit tu, memang kat belakang tu tak ada orang. Lagilah buatkan dia macam rasa itu perasaan dia je. Mungkin waktu tu pun dah malam kan, dia pun mungkin dah ngantuk ke apa. And then waktu tu dia kata dia memang dah tak tahan. Dia decide untuk berhenti dekat satu petrol pump. Dia duduk jalan je daripada tadi kan, tapi tak jumpa-jumpa petrol pump. Sampailah lebih kurang 2 km perjalanan dia jumpa ada satu petrol pump ni. So dia pun tak nak banyak cerita. Dia pun stop kat petrol pump. And then dia terus bercakap dekat penumpang belakang dia. Tapi dia tak toleh belakang guys. Dia terus cakap, okay, siapa yang nak turun boleh turun kita bagi 15 minit nak pergi toilet. And then dia pun turun. And then dia tutup dia punya bas. Dia buka pintu. Dia tunggu lagi. Dia tunggu lagi pergi kencing. So lepas dia dah kencing apa semua, dia pun keluar lah daripada toilet menuju ke bas dia. And bila dia naik ke bas dia, dia tengok dekat sip-sip penumpang tu, belum ada lagi penumpang-penumpang dia yang naik balik. Time tu dia dah terfikir dah, bas aku ni berapa orang sebenarnya? Tak silap tadi ada 13 tiket dia. Aku salah nampak ke tadi Aku salah jalan ke tadi Tapi dia macam si Nizam ni tak adalah waktu tu dia macam takut sangat. Tapi dia macam dalam keadaan macam ya tak ya dia pun macam lantak lah, apa nak jadi-jadilah kan. So dia pun menyandor. And then dia tunggu dia punya penumpang-penumpang tu nak naik. 15 minit dah lalu guys. Dia tunggu je 5 minit, 20 minit pun dah lalu guys, setengah jam pun dah lalu guys. Tak ada seorang pun yang naik dekat bas tu pada waktu tu. Dia dah rasa macam seriau. Kalau lah kata seorang, mungkin dia tak perasan, dia boleh jalan kan. Kita dengar kes-kes orang tertinggal bas, mungkin dia boleh jalan. Tapi ini seorang pun tak naik man. Dia dah pelik. Dia kata mana dia orang ni. And then dia pun decide nak turun daripada bas tu untuk pergi dekat pam minyak tu lah kan. Dekat dalam tu ada kedai Merdeka kan. Dia nak pergilah tengok, mana tahu dia orang ni suka now kat dalam ke apa, ada promotion ke apa kan. And waktu dia turun tu, dia capai telefon dia. And dia tengok jam, dah setengah jam ni, dia kata waktu tu. Lepas tu dia tengok kat bawah tu ada miss call. Dia tengok Syauqi supervisor dekat situ. Ini supervisor aku ni, apa hal Dia pun jawab, Assalamualaikum cik. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa Syauqi cakap macam ni. Weh, bas kau ni bila nak sampai? Passenger dah 1.5 jam tunggu kau ni. Dah nak 2 jam ni. Ni nak pergi ke Pantai Timur ni bila nak jalan ni? Cik mengapa apa? Saya dah jalan 1.5 jam lah ni. Ni dah dekat sampai area sini dah ni. Apa yang tak geraknya lagi? Kau jalan mana? Kau ikut mana? Aku ni daripada tadi ni, aku tak tahu nak refund ke macam mana ni. Kau jangan buat pening lah, pening kepala semua. Kau balik sekarang. Time tu si Nizam dah terdiam. Dia tak tahu nak jawab apa guys waktu tu. And then dia kata dengan Cik Syauqi, okay Cik Syauqi, tak apa, saya patah balik. Sekejap. Weh, apa ni? Dia rasa macam tu lah. Dia pun tutup pintu bas dia. Dia tak ada fikir lah itu orang ke apa ke. Dia keluar daripada stesen minyak tu. Dia patah balik guys. Dia patah balik pergi kat stesen utama dia. 1.5 jam perjalanan kan. Nak 2 jam punya perjalanan. Dia patah balik. And bila dia sampai kat stesen bas tu guys, memang semua orang dah tak ada lah. Memang hauk dia kena maki dengan supervisor. And dia cerita semua benda dekat supervisor dia. Tapi memang supervisor dia memang tak nak tak nak ambil tahu pun lah masalah dia kan. Tapi itulah kisah yang dilalui oleh Nizam. Dan menimbulkan beribu tanda tanya terhadap dia dan juga kita guys. So itulah kisah dia. Rangup setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan Keropok Moni, untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni, Keropok Moni, rangupnya.
Okay guys, kita mulakan cerita yang kedua ni. Acap sebenarnya nak cerita tentang kisah yang kedua ni. Kisah dia pendek tau sebenarnya. Tapi bagi Acap lah kan, bila benda-benda yang melibatkan van jenazah ni, dahsyat mat. Okey, kita biasa dengar kan cerita-cerita pemandu-pemandu van jenazah ni yang kononnya menompangkan seorang orang misteri, end up rupanya orang tu adalah jenazah yang dibawa dekat belakang and membawa orang kata apa benda-benda yang pelik ataupun tertumpangkan something yang luar daripada jangkaan. Tapi kisah yang ini lain guys. Kisah yang ni bukan kisah berkenaan dengan orang yang berada dekat dalam van jenazah tu. Bukan. Tapi ini adalah kisah datangnya daripada orang yang mengekori van jenazah tu. Kau bawa kereta and then ada van jenazah kat sebelah kau. Dan perjalanan tu bagi aku agak menyeramkan jugalah. Okey, kisah yang dihantarkan oleh siapa ni? Siapa nama yang menghantar kisah ni? Nama dah. Okey, nama dia Sam. Nama dia Sam, bukan nama sebenar. Bersama dengan isteri dia, which is Noriza. Okey, Iza lah. Kita panggil dia Iza. Okey, Sam dengan Iza ni, dia orang ni sebenarnya dalam perjalanan pulang ke kampung. Disebabkan laki bini ni dapat cuti raya, so dia orang ni nak balik kampung awal sikit pada waktu tu. Tapi pada aku pada waktu tu, dia orang ni macam mana nak katakan, dia orang tak adalah balik awal masa puasa ke apa, tapi dia orang ni dapat cuti lebih awal daripada yang lain. Sebab kebanyakan pekerja-pekerja yang ada dekat company dia orang ni kena bercuti selepas 2 hari raya. Tapi dia ni 2 hari raya dah dapat cuti. Macam tu lah senang cerita. Nak pendekkan cerita, dia orang dua-dua ni bekerja dekat satu company yang sama. Okay guys, cut it short apa semua, dia orang mulakan perjalanan dia orang daripada Johor hendak bergerak ke area Kuala Selangor. Agak jauh sebenarnya perjalanan tu, tapi ini yang berlaku kepada mereka. Okey. Menurut Sam ni, dia kata perjalanan dia memang orang kata apa lancar pada awalnya. Dia orang tak ada anak lagi, cuma berjalan berdua, and then dia orang gerak ke Kuala Selangor tu dalam pukul 8 malam. Lebih kurang macam tu lah, plus minus lah kan. Dia kata waktu tu ini adalah kampung belah suami dia. Nak tak nak memang kena balik awal sikit lah, sebab besoknya dia dah kena pergi balik dekat rumah belah bini dia dekat Perak sana. So lalu Kuala Selangor dulu lah. Okay, dia jalan start 8 malam sampai ke satu tempat dah pukul 9, sampai ke satu tempat 10 malam. And mengikut Waze, perjalanan ini diestimatekan lebih kurang ke 5 jam juga sebenarnya perjalanan tu, sebab Kuala Selangor jauh tau guys. And okay, bila je sampai dekat satu kawasan yang dah nak pergi ke exit Kuala Selangor ni, dia dah keluar daripada highway and then nak masuk ke jalan pergi Kuala Selangor. Waktu tu guys, menurut Sam, dia kata perjalanan dekat area-area situ agak sunyi dan juga tak banyak kereta, sebab dah raya, orang tak banyak keluar. And waktu ni pada tahun 2000 berapa ni? 2017 guys. Memang tak adalah cerita 2020 kan, orang tak raya kan, 2017. So dia kata waktu tu memang perjalanan tu, aku dengan bini aku pun tak banyak cakap sangat, sebab kita orang pun letih kan, baru balik kerja terus pergi terus balik ke kampung apa semua. So bini aku dah terlelap dekat sebelah. Aku pun perlahan-lahan buka radio waktu tu. Buka lah radio, dengar lah celoteh kan. Tapi dia kata dekat radio ni tak habis lagu raya. Dia pun menyirap. Dia tutuplah radio dia. Okey, perjalanan masuk ke area kampung. Dia kena lalu satu kawasan kampung, lebih kurang 20 ke 25 minit guys, nak sampai ke kampung ataupun rumah ayah Samad ni lah. Samad pula, sorry bang, tersebut nama betul. Nama dia Samad, tapi nak panggil sebagai Sam. Tapi tak apa, okey lah kan. Okey, Samad aku panggil nama dia Samad. Sam, Samad orang yang sama. Okey. So Samad ni kata dia dah sampai dekat area tempat tu. Waktu tu macam aku cakap gelap. Sampai dekat satu kawasan ni ada traffic light. Okey, sampai je dekat traffic light, dia ni dekat line tengah tau guys. And pada waktu tu datang satu van jenazah parking baik main sebelah dia. So dia pun tengok. Dia tengok dekat belakang tu ada 3 orang. Sebab belakang tu macam dia ada langsir tau guys, tapi lampu dekat dalam tu macam terbuka.
So dia nampaklah bayangan orang, apa macam mana? Orang yang membelakangkan kereta tu kan, kau boleh nampak, kau boleh bayangkan. So dia pun macam, oh ada orang meninggal ni, Allah Akbar, macam mana lah time-time raya ni, kampung mana lah yang meninggal ni. Dia rasa macam tu lah pada waktu tu. So waktu tu dia punya van jenazah tu ni kat depan dia. Dia dekat belakang, dia line 2. So bila je lampu isyarat tu dah bertukar jadi hijau, line dia dah jalan dulu guys. And waktu dia memotong van jenazah tu, dia kata yang dia nampak ada 3 orang kat belakang tu, sampai je dekat seat bahagian penumpang di bahagian depan guys, dia terperanjat guys. Sebab ada seorang orang tua sedang sengih dekat dia and lambai dia bye. Ya, bukan lambai dia je lah. Aku rasa dia lambai semua kereta tu. Dia macam tu. Uish, time tu berderau le darah kawan tu. Memang terperanjat lah. And waktu tu memang dia kata dia tak cakap banyak. Dia terus kejut bini dia. Yang. Oh tengok tu yang. Tengok apa? Tengok apa yang saya nampak. Lepas tu bini dia macam terkebil-kebil lah. Apa dia? Lepas tu, nampak tak pakcik tu tadi lambai kita? Pakcik mana? Tak tahulah. Tadi saya nampak ada pakcik tu macam seronok noh lambai. Dia dalam van jenazah tu. Awak ni ngantuk ni. Jangan bukan-bukan lah. Sumpah saya nampak. Tapi saya rasa saya kenal lah pakcik tu. Dah lah awak ni mengipik lah, dia kata waktu tu. So waktu tu dia macam bawa je lah kereta tu kan. And sekali lagi guys, van jenazah tu potong kereta dia. Tapi kali ni dia tengok dekat bahagian penumpang belah depan tu, tak ada orang. Waktu tu memang orang kata mengemang lah bulu roma dia. And yang paling menyedihkan sekali pada waktu tu, van jenazah tu dah potong dia and masuk ke line dia, and dia dekat belakang van jenazah tersebut guys. Hampir 20 minit sebenarnya dia follow je belakang van jenazah tu. And waktu tu dia kata dia memang berpeluh-peluh, ada perasaan takut datang kat dalam diri dia. And van jenazah tu masuk pula dekat kampung dia guys. Lagi dia fikir bukan-bukan siapa pula ni kan. Sebab dia kata dia memang kenal orang yang lambai kat dia tadi. And bila jalan betul guys, sah lah. Sampai je dia dekat rumah dia tak ada orang. Sebab 2 rumah selepas rumah ayah dia tu ada orang meninggal, which is Pak Husin guys. Pak Husin ni kawan bapak dia yang baru meninggal petang tadi akibat sakit tua. Tapi yelah, kalau aku lalu apa yang dia lalu seram mat. Dahsyat tu mat. Siap lambai, siap senyum lagi. Ush. So siapa yang dia nampak tadi tu? So guys, itulah dia 2 kisah yang Acap nak kisahkan kepada korang. So kalau korang rasa kisah-kisah korang ada juga yang seram, korang boleh hantarkan dekat email yang Acap sediakan. Jangan lupa tekan like guys. Jangan lupa tekan subscribe. Kalau korang nak lagi cerita ni, kita tunggu di episod yang seterusnya. Kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Balik kampung jaga-jaga. Yang seronok tu biar bahagia. Yang sedih kita lupakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.